hak di bawah tu Al-Fatihah. Ada tuan-tuan yang terlebih halim ni, dia siap baca Fatihah lagi, Al-Fatihah, siap pejam mata, tunduk ke bawah, Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa lah tuan-tuan. Kita tak angkat tangan, tak gamak, angkat jugalah. Padahal masa itu bukan masa doa. Tuan-tuan kalau jumpa Tok Lebay pergi baca doa masa tengah buka, biar dia seorang tuan-tuan baca doa. Tuan-tuan makanlah. Saya pernah jumpa dah sekali dia baca doa selamat, Allahumma inna tahfiz wa nasul, panjang. Saya kata orang tuan ni mengarut dah. Saya bosan pembuka, saya makan. Bila dia mau tengok saya makan, puak-puak lain pun makan, tinggal dia seorang. Bila tinggal dia seorang, alhamdulillahirabbil alamin, baru dia cari kurma. Udah kurma tak ada, semua dah ambil dah. Jadi siapa suruh yang dia baca? Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan baca bismillah, balonlah makan. Siapa yang suruh tuan-tuan baca doa panjang jelah ni, siapa suruh? Tak ada lah. Setengah-setengah orang dia tak faham. Dia faham saya nak doa je makan. Kalau makan tu doa lah. Kalau makanan dah hidang, ya, kalau makanan dah hidang, tuan-tuan pergi ke Nuri Tahlil, makanan dah hidang, makan je lah. Lepas habis makan baru tahlil. Tu kaedah dia. Sebab ada orang yang masalah sekarang ni ustaz, kita nak makan kurma dulu ke atau terus kita direct dengan, kita terus dengan nasi ustaz. Jadi ada orang yang keliru. Ya, sebab kita kalau kita melihat kepada Rasulullah dia makan kurma kan. Jadi dia minum air dan kurma, dan Rasulullah disolat, kemudian baru Rasulullah makan. So macam kalau kita makan terus macam mana ustaz? Ni tuan-tuan, tak apa. Yang pentingnya semayang khusyuk. Tuan-tuan nak makan kurma dulu boleh, tapi nasi tolong simpan. Lauk dalam periuk, nasi dalam rice cooker, duduk diam. Kalau tuan-tuan dah letak atas meja, nasi hujan panas, ya, lauk 4 jenis, air pula 3 jenis, nak tak tang mana ni, tu dia tu 2 jam air tebu satu, soya satu. Suami tanya kat isteri dia, nak letak di mana, semua meja dah penuh, usaha ambil meja lain pula, ekstra meja tak tepi. Kalau dah macam tu tuan-tuan, yang tuan-tuan makan kurma saja, buat apa? Makanlah sekali. Serupalah di surau tuan-tuan. Kalau nasi dah hidang, lauk dah hidang, kurma dah ada, Ustaz Zuhir buat pengumuman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita mengambil sunnah Rasulullah, makan kurma dulu, kemudian kita solat, dan selepas itu kita makan nasi. Diminta pada kerjasama pada tuan-tuan untuk makan kurma saja dan makan nasi selepas solat maghrib. Tuan-tuan pun makan kurma 2 biji, lauk dah hidang, makan, tengok sedap ayam tu, tengok. Kemudian tuan-tuan pun naik sembahyang maghrib. Tuan-tuan ingat ke siapa sekarang? Tuan-tuan ingat ke nasi ataupun ingat ke Tuhan? Allahu Akbar, 5 sah maghrib. Ramai pula malam ni. Cukup ke? Yang paling tak khusyuk siapa? Ni yang sah depan. Aku macam mana ni awal pula tadi, ya Allah. Susah hati betul lah. Ramai pula malam ni, lambat nak turun ni. Yang tak khusyuk juga yang di belakang. Nasib baik aku lambat naik. Habis-habis salam aku turun dulu. Lambat kah? Hilang lauk. Tuan-tuan ingat Ustaz Zuhir khusyuk kah? Dia pun tak khusyuk. Walaupun dia tak khusyuk, tapi dia relax, dia slow ya, motion dia slow ya, relax. Allah. Pasal apa dia slow? Tempat tu imam mesti dia simpan. Fikiran dia tu. Takkan tak simpan untuk tu imam. Tu yang dia relax. Adik, kalau dah semayang bukan lagi ingat ke Allah, tuan-tuan ingat ke nasi, apa salahnya tuan-tuan pergi makan? Saya di sekolah saya tak ada makan kurma, makan nasi pukul 7.30 sembahyang maghrib, supaya hati jaga. Kalau tidak, hati tak jaga. Mai kita sediakan untuk 100 orang, mari 150. Ada satu masjid, dia sembahyang maghrib, makan selepas maghrib, nasi dah hidang, lauk dah hidang. Habis-habis sembahyang, bahagian perempuan punya lauk dia kena curi. Habis lauk tinggal piring saja. Makji-makji ni turun tak ada dah.
Tak ada lauk ke? Kata dia. Kami dah hidang dah tadi. Tadi ada, kami pun nampak, sekarang dah tak ada, kata dia. Rupanya ada puak-puak curi, tuan-tuan. Ya Allah, menangis 2-3 orang. Menangis makcik-makcik di masjid ni. Dia kata, kita udah kalau tak ada masak di rumah, di lauk di masjid pula hilang. Menangis, tuan-tuan. Atau kenapa tak makan? Memang Rasulullah makan kurma sebelum semayang, sebab tidak ada makanan lain. Sekarang ni tuan-tuan dah hidang, makan. Bukankah ada hadis yang lain, kalau makanan dah hidang, maghrib dah masuk, isyak dah masuk, makan lebih afdal daripada semayang pada masa itu untuk menjaga hati. Jangan lupa hadis tu. Kalau tuan-tuan nak makan kurma saja, lauk tuan-tuan simpan, jangan hidang. Habis semayang maghrib baru hidang. Kalau tuan-tuan duduk di rumah, isyak di surau ni, Tok Bilal dah azan, isteri masak pada tuan-tuan, letaknya tom yam, ikan bakar, udang, galah tak di situ. Abang, makanlah nasi, dah siap lauk semua. Suami tengah duduk ikat serban dekat cermin, tengok. Kamu tak dengar orang azan tu? Kemakan je kamu ni. Oi, suami orang alim. Kemakan je orang dah semayang tu. Betul ikan serban ni. Atau bila nak makan ni, isteri tanya, balik semayang isyak kang, aku makan. Udah masak dah bang, panas-panas lah elok makan. Semayang tu, tiada panggilan yang selayak dengan panggilan Tuhan, kata dia. Oh, dia pun pergi semayang. Elok buka pintu pagar, adik sampai. Adik, isteri, adik ipar, anak naik pulang angsa, tuan-tuan. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Oi, baru sampai. Masuk-masuk, kakak kamu ada. Masuk-masuk, nasi pun dah siap. Jadi dia bersalam dengan anak-anak. Anak pun keluar seorang-seorang pada van answer tu. 1, 2, 3, 8 anak, tuan-tuan. Agak-agak dia sembahyang isyak tu khusyuk tak khusyuk? Habislah udang. Habis. Siapa suruh hampir sembahyang? Sebab tu tuan-tuan, masalah buka puasa ni, kalau dah ada lauk, makanlah. Kalau dah ada hidang. Yang penting menjaga hati, supaya hati teringat ke semayang, bukan hati teringat ke lauk, hati teringat ke nasi. Saya dah kata dah tadi dalam masalah tahlil tadi, kalau nasi dah hidang, tak usahlah baca tahlil, makanlah dulu. Kalau tidak, tak ada khusyuk tuan-tuan baca tahlil, sebab duk tengok lauk, duk tengok tembikai. Kemudian bila tuan-tuan makan nasi dulu pula, janganlah tamak. Kadang-kadang pukul 7 dah hidang nasi, dia ambil dah nasi, buh dalam pinggan dia, bertimbun nasi. Ambil lauk ayam seekor, daging 4 ketui, tembikai 2 potong, dia punya seorang. Jelatah nenah pula 2 piring buh tu. Orang yang depan dia tengok je, apa hal pula dia ni. Udah macam ABC tuan-tuan nasi dia. Ada tuan-tuan jenis tu, ya Allah, apa jenis mentega darah ni tuan-tuan. Tak puasa apa tu. Nampak gaya lapar sangat. Ya Allah tuan-tuan, Allah nak tengok kita ni sabar tak sabar, tengok waktu berbuka. Nak tengok kita ni sabar tak sabar waktu pergi pasar Ramadan. Semua tengok berkenan. Tengok badak berendam berkenan, puteri mandi berkenan, tengok tai itik berkenan. Nasib baik 5 jari je. Kalau sebelah tangan 10 penuh beg plastik. Makannya belum tentu. Dia timbul masalah orang buka puasa di hotel menyalahi syarak. Ada pula ya membazir, pasal mahal, menyalahi syarak, membazir, kata dia. Allahu akbar. Menyalahi syarak ni hukum haram. Takkan kita nak kata haram buka puasa di hotel? Apa makna menyalahi syarak? Laporan Al-Akhbar kata seorang mufti di hujung negeri Malaysia ni, dia kata bahawa buka puasa di hotel ni menyalahi syarak. Mana boleh kita kata menyalahi syarak? Makanlah di mana pun. Alasan apa yang dia kata menyalahi syarak? Pasal riak. Mana kita boleh tahu hati orang? Kita tak boleh bagi markah pada hati orang. Bagi markah tak apa. Markah makwa tak apa. Tapi markah dia ni riak ke dia tak riak, bukan hak kita, itu hak Tuhan. Allah saja yang mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kita tak boleh bagi markah. Kita tak boleh menjadi penilai. Dia orang datang semayang tu ikhlas gitu. Tak payah tanya ikhlas tak ikhlas. Dia orang datang tu baik dah tu.